الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pelbagai macam nikmat. Antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan juga antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesihatan. Sehingga kan dengan kesihatan yang baik ini, alhamdulillah, kita dapat beramal di dalam bulan Ramadan, kita dapat bangun pada waktu malam, kita dapat berpuasa. Moga-moga apa daripada segala amalan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga keadaan kita menjadi lebih baik selepas berlalu bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita agar kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah, maudhu ataupun tajuk yang diberikan pada malam ini adalah berkenaan bagaimana kita dapat menghidupkan malam hari raya itu. Jadi saya memetik satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Man qama lailatayil 'id, man qama lailatayil 'idain, lailatayil 'idain muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Man qama lailatayil 'id, siapa yang menghidupkan ataupun barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, yakni malam hari raya Idul Fitri dan juga malam hari raya Idul Adha, muhtasiban, dia bangun pada waktu malam ataupun dia menghidupkan kedua malam tersebut semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuh, iaitu hatinya itu tidak akan mati pada hari yang mana ramai di kalangan ataupun ramai hati-hati manusia itu mati. Jadi kata para ulama, yang dimaksudkan hati mati ataupun hari yang di mana matinya hati-hati manusia adalah hari yang di mana manusia itu terlalu cinta sangat kepada dunia yang fana ini, sehinggakan mereka itu melupakan tugasnya itu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ini, seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan daripada hadis ini menunjukkan bahawa hukum harus seseorang itu menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha dengan pelbagai macam ibadah. Jadi kata para ulama, seperti mana yang disebutkan di dalam kitab-kitab, mengatakan bahawa paling kurang seseorang itu dia dapat menghidupkan malam hari raya itu dengan melakukan solat isyak dalam keadaan berjemaah dan juga melakukan solat subuh dalam keadaan berjemaah. Jadi kalau dia ada usaha ataupun dia ada azam yang kuat untuk melakukan solat isyak dalam keadaan berjemaah dan juga melakukan solat subuh dalam keadaan berjemaah, insya-Allah dia sudah dikategorikan daripada kalangan ataupun golongan orang-orang yang menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di kalangan para ulama juga menambah beberapa amalan dan juga perkara-perkara ketaatan yang boleh dilakukan pada malam hari raya. Khususnya kalau seseorang itu dia ada keluarga dan dia mempunyai anak yang ramai dan sebagainya, dia boleh mengajak isterinya dan juga anak-anaknya untuk menghidupkan malam hari raya dengan pelbagai aktiviti yang dapat mendekatkan diri mereka dan juga dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, yang pertama tadi kita sebutkan, mungkin kalau dia ada keluarga, dia boleh mengajak keluarganya untuk sama-sama melakukan salat isyak berjemaah dan juga melakukan salat subuh dalam keadaan berjemaah. Dan mereka ataupun dia boleh mengajak mereka, ahli keluarganya itu, kalau surau buka ataupun masjid itu buka, mereka sama-sama pergi ke masjid dan sebagainya, lalu beriktikaf pada malam hari raya. Kemudian kata para ulama, disunnahkan pada malam hari raya, seperti mana di dalam hadis-hadis Nabi SAW, disunnahkan bagi seseorang itu untuk bertakbir pada malam hari raya.
yang mana para ulama menyatakan bahawa masuknya waktu takbir itu setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari pada hari yang terakhir daripada puasanya, bila terbenamnya matahari, itu sudah masuknya waktu bagi seseorang itu untuk bertakbir. Dan takbir yang dimaksudkan di sini adalah takbir mursal, yakni dia boleh bertakbir sepanjang malam mengikut kemampuannya. Jadi kalau dia itu sebagai seorang ayah ataupun ketua keluarga dan sebagainya, beliau ini ataupun dia ini boleh mengajak ahli keluarganya untuk sama-sama bertakbir, bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan, mentazimkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagiannya bagi yang mampu untuk bertakbir dan juga yang mempunyai keluarga, dia mengajak ahli keluarganya untuk sama-sama bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, La ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. Selain daripada itu, kata para ulama, diharuskan juga mereka itu ataupun seorang ayah ataupun seorang family, keluarga, menghidupkan malam hari raya itu dengan berzikir dan juga banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir juga adalah antara amalan-amalan yang mana seseorang itu boleh melakukannya pada malam hari raya. Antara amalan-amalan yang boleh dilakukan juga pada malam hari raya adalah membaca Al-Quran, baik secara bersendirian ataupun secara berjemaah. Jadi anak membaca Al-Quran lalu didengari oleh ibu dan juga ayah. Ini juga antara amalan-amalan yang digalakkan untuk dilakukan pada malam hari raya. Selain daripada itu, sebagai ketua keluarga ataupun sebagai seorang ayah, bolehlah beliau itu mengajak keluarganya, isteri dan juga anak-anak untuk bangun pada 1/3 daripada malam untuk lakukan solat tahajud pada malam hari secara berjemaah. Ini juga di antara perkara-perkara yang mana dikatakan bila seseorang melakukan perkara tersebut ataupun ibadah ini, dia sudah digolongkan di kalangan orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Jadi kita tahu di sini bahawa kita haruslah mengikut kemampuan kita di dalam menghidupkan malam-malam hari raya. Jadi penuhkan aktiviti-aktiviti kita pada malam hari raya ini dengan aktiviti-aktiviti yang positif, aktiviti-aktiviti amalan-amalan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana malam hari raya ini dikatakan oleh para ulama adalah di antara malam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah ataupun menerima doa seseorang. Jadi seseorang kalau berdoa pada malam hari raya ini kata para ulama termasuk daripada malam yang mana mustajab doa, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa seorang hamba-Nya. Yang mana kalau seorang hamba-Nya itu meminta sesuatu daripada Allah, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak permintaan seorang hamba. Jadi di sini kita perlu diingatkan juga seperti mana para ulama telah mengingatkan kita, jangan kita cemari malam hari raya kita dengan apa? Dengan perkara-perkara yang dapat melalaikan kita dan juga dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, apatah lagi dengan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membuang masa pada malam hari raya dengan kita melihat TV ataupun kita melihat rancangan-rancangan yang hidangkan di dalam TV dan sebagainya. Malam hari raya ini adalah malam-malam yang sangat agung. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan kedua malam ini. Jadi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, bila mana kita berdoa pada malam ini, amalan-amalan yang telah kita lakukan pada bulan-bulan Ramadan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada malam hari raya paling kurangnya seperti mana yang kita sebutkan, paling kurangnya kalau kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran, kita tidak mampu untuk bangun tahajud, kita tidak mampu untuk berzikir, kita tidak mampu untuk bersolawat ke atas Nabi SAW, paling kurang adalah setelah solat maghrib, contohnya kita boleh kumpulkan ahli keluarga kita solat maghrib secara berjemaah dan kita takbir beramai-ramai bersama dengan ahli keluarga. Ayah menaikkan ataupun meninggikan suaranya supaya dapat diikuti oleh isterinya dan juga anak-anaknya. Kemudian bila masuknya waktu isyak, kita melakukan solat isyak dalam keadaan berjemaah. Kemudian selepas solat isyak, kalau kita ada kerja sedikit, masak dan sebagainya, kita masak sekadar yang kita perlu. Kemudian kita tidur. Kalau kita mampu untuk bangun sebelum subuh, kita boleh lakukan solat tahajud pada 1/3 daripada malam. Ini sangat-sangat dianjurkan. Kemudian bila masuknya waktu subuh, kita lakukan solat secara secara berjemaah bersama dengan keluarga kita. Kemudian apa yang boleh dilakukan oleh seorang ayah dan juga ketua keluarga, kalau bisa kata mampu dan mempunyai ilmu, boleh menyampaikan sedikit tentang sunat-sunat yang boleh diamalkan pada pagi hari raya, dan juga beberapa adab yang seharusnya seorang mukmin dan juga seorang muslim mengamalkan adab-adab tersebut. Jadi dia boleh menyampaikan tazkirah ataupun ceramah ataupun peringatan kepada ahli keluarga, sampaikan ilmu selepas solat subuh tentang sunat-sunat yang boleh dilakukan pada pagi hari raya. Di antara sunnah kata para ulama yang boleh dilakukan pada hari raya ataupun pada pagi hari raya adalah mandi pada hari raya. Jadi disunatkan bagi seseorang itu untuk mandi hari raya. Tidak kira sama ada dia itu melakukan solat hari raya ataupun dia nak pergi ke masjid untuk melakukan solat hari raya, ataupun dia itu tidak mampu pergi ke masjid kerana keuzuran, ataupun sekadar bagi perempuan ataupun isteri yang mempunyai haid, ataupun isteri yang sedang dalam keadaan nifas, anak-anak dan dalam keadaan haid dan kedatangan darah haid yang menghalang mereka untuk pergi ke masjid, mereka tetap disunnahkan untuk mandi pada pagi hari raya. Kemudian menyebutkan bagi seorang ayah yang menyebutkan kalau bisa kata melakukan solat hari raya di rumah, contohnya pada tahun ini kita akan melakukan, kebanyakan daripada kita akan melakukan solat hari raya di rumah. Jadi kita mengingatkan kepada ahli keluarga kita bagaimana cara-cara untuk melakukan solat sunat hari raya, bagaimana niat sebagai seorang makmum, apa sunnah-sunnah yang patut dilakukan pada rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram, mengangkat takbir sebanyak 7 kali takbir pada rakaat yang kedua, iaitu selepas takbiratul intiqalat, iaitu selepas takbir intiqal daripada sujud kita bangun, disunnahkan untuk kita mengangkat takbir sebanyak 5 kali dan sebagainya daripada sunat-sunat yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh. Moga-moga apa yang disampaikan kepada kita ini dapat memberikan manfaat, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi